Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peminat-peminat Kota Islam Jarak Jauh Sunan Kalijaga. Saya ucapkan semua semoga sihat walafiat daripada segala penyakit yang sakit, semoga semua sembuh hendaknya dengan izin Allah. Pada yang susah semoga senang, mana yang miskin supaya kaya dengan izin Allah. Kun fayakun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Teruskan selawat semua ya, semoga kita jauhi daripada sihir-sihir durjana dan juga kesihatan kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi puan. Selamat pagi. Ya. Nama siapa ni? Nama saya Mila. Dari mana? Saya daripada Pelah. Okey, apa masalah? Saya kerap mimpi yang mau fizikal. Sebelum ni saya sakit kanser lah. Okey, kanser apa? Kanser rahim. Rahim, okey. Tahap 4. Uish, okey. Mula-mula buat cek 2C. Lepas tu tiba-tiba dia kata dah tahap 4 bila dah buat biopsi lah. Tapi masa dalam rawat dia bagi tempoh tu saya dibuat perubatan Islam lah, jumpa arwah Harundin semua saya buat. Tapi dia mengatakan bukan kanser lah. Cuma buat lain, tapi mungkin dah tempoh terdekat tu saya tak ada macam nak kesembuhan, jadi saya terpaksa melakukan pembedahan. Tapi saya buat perubatan Islam, saya busung lah. Dah bedah? Dah okey. Tahun 2015. Lepas tu ada lagi kanser. Sebab dia kata doktor sahkan dia dah ada pada usus dengan hati. Habis sekarang saya ada cek tak usus dengan hati ada lagi kanser? Dia tak cek sebab saya tak buat kemo. Tak pergilah. Saya tak buat kemo, dia tak nak buat tu lah. Dia tak ada buat cek tu. Lagi selain pada sakit tu sakit apa lagi? Itulah sebab saya pun dengan suami pun dah tak ni bercerai tahun lepas. Tapi saya renggang lah. Ada bercerai. Dia bercerai ke renggang? Berpisah? Berpisah. Sebab sebelum tu saya memang ada macam, saya nak cakap macam mana, saya tak tahu perubahan dia tiba-tiba dia berubah. Sebab sebelum ni saya baik dengan, saya okey, memang dia tak, bukan pemarah, tapi dia tiba jadi marah, rumah jadi panas, saya mimpi macam-macam lah yang menakutkan. Rumah tu ada bunyi guli, bunyi orang tarik perabot, tapi dia memang tak boleh duduk dalam rumah tu. Dia kata kalau tengok muka saya dia panas, tapi dekat luar dia benci lah. Dia benci. Tapi bila dia dekat luar dia kata dia okey. Dia kalau kat luar rumah ada kerja lah, contoh jaga WhatsApp, sayang ke apa benda lah, I love you ke, balik je dia panas. Dia panas. Betul. Tengok pun tak nak kalau boleh. Tak nak. Tak boleh nak keluar rumah. Masa dia ada masalah dengan saya tu, dia kata tiba-tiba dia berubah hati. Dia kata tak tahu, tiba-tiba hajiwa dia jadi kosong. Dia kata dia tak tahu kenapa benda tu datang sendiri. Dia kata dia tengok dia tak boleh. Dia kata dia dah cuba tiap bulan ni, dia cuba tak boleh juga, dia kata.
Saya tak tahu kenapa, tapi memang kalau tak tengok dia memang dia berubah saya. Saya dah tulis istilah apa yang sebab saya mimpi tu jatuh tempat tinggi. Saya mimpi kawan-kawan lama saya mimpi tempat kerja lama. Okey. Dia berubah sama Ini ada pihak ketiga. Dia panggil ilmu pemisah. Apa yang kamu mimpi tempat-tempat tinggi, kamu tahu apa tanda-tanda mimpi itu? Kalau kamu follow Facebook saya, tengok. Kalau mimpi tempat-tempat tinggi ni selalunya orang sihir. Kita teringat kawan-kawan lama itu golongan-golongan yang terbabit. Tapi kita tak tuding diri lah. Itu ciri-ciri dia lah, simptom-simptom dia. Bila ilmu pemisah ni bersangkut 3 orang, kamu, suami dan yang kita tak tahu tadi. Dia nak rampas. Jadi macam kamu cakap tadi, dia seorang suami yang loving, tiba-tiba berubah drastik. Bukan gaduh apa kan, tiba-tiba benci. Mesti ada sebab. Betul? Sebab tu kadang-kadang kamu kena faham benda-benda ni. Kadang-kadang bila orang tak percaya benda-benda mistik ni, payah. Betul? Pasal apa? Contoh kita ikutkan alam moden. Alam moden mana ada buat sihir-sihir? Ada, masih wujud ramai. Kalau kamu tengok YouTube saya hari-hari. Betul? Lagi satu masalah kamu, ada masalah tumbuhan. Itu salah satu daripada masalah dalam diri kamu sendiri. Itu kalau cerita kan, awak kena dengar, nak kena faham, nak kena percayalah benda ni. Itu gangguan daripada diri kamu sendiri. Okey, contoh dia, ini keturunan. Bila keturunan saka ni, kita tak tahu. Tapi keturunan kita ada. Dia masuk tanpa kita tahu. Orang dulu-dulu bila dia ambil saka, contohlah moyang kita ke atuk kita, dia ambil, dia tahu kenapa dia ambil. Okey, perjanjian dia, kau mesti kasih makan setiap bulan ke setiap minggu, telur ayam kampung ke, bertih jagung ke, apa-apalah, beras kunyit yang saya pernah nampak dah kecil dulu. Dia akan taruh bawah pokok, hanyut kat sungai, hanyut kat laut. Tengok jenis apa dia ambil. Kalau dia ambil telur kat laut lah, dia hanyut kan. Kalau macam buaya-buaya ni, dia ambil hanyut dia ke sungai. Kalau macam hantu gaya ni, dia taruh dekat bawah pokok, kuntilanak ke, pocong ke. Itu perjanjian dia orang. Jadi bila dia transfer masuk kat anak-anak kita, dia anak-anak dia lah, keturunan dia ni, kita tak tahu apa-apa. Jadi bila kita tak tahu apa, kita mesti makan apa? Tak mesti makan lah. Jadi makan apa? Diri kita. Yang ada tumpah darah lah, janin tak ada lah, dia mengandung 2 bulan, 3 bulan hilang. Gugur. Macam kamu dia makan, jadi macam itulah. Jadi cerita kamu ada 2 sama saka, kedua pemisah yang buat laki kamu benci. Okey, rawatan kami pernah saya kat YouTube kan? Pernah, selalu tengok. Okay, kalau kamu tengok, pernah tak saya pesan dengan rawatan saya, contohlah pemisah ni ataupun sihir ni, kita rawat kamunya kes pemisah. Berarti dalam rumah, luar rumah pun kita bersihkan. Itu tak ada cas. Kita rawat diri 3 tadi, kita buang. Contoh pihak ketiga kita akan buang. Contoh dia pakai tangkal, kita akan kosongkan tangkal dia. Jadi dia kenakan lagi, dia tak kena. Tapi kamu kena faham, saka kita matikan terus. Kita tak ada buang sungai, laut ke hutan, tak ada, kita matikan terus. Bila sihir ni kamu kena faham, bila dia kita kosongkan, contohlah kita berdua bercinta lah, tiba-tiba saya berubah. Konon-konon kamu sihir saya pakai minyak senyonyong ke minyak dagu ke minyak apa benda lah. Tiba-tiba saya dah tak minat awak. Kamu tahu perasan tak saya tak suka? Saya tak minat, awak mesti tak sadar kan saya tak suka kan? Jadi kamu pergi guna lagi, buat saya lagi, faham tak? Jadi saya suka balik. Nanti saya pergi rawat, saya dah baik, saya lupa awak lagi, awak kenakan lagi. Itu sihir, nak kena faham. Jadi kes macam kamu ni, saya kata kita rawat lagi ni, dia okey. Jadi pihak ketiga yang hanya dia tadi nak dia balik kan, dia akan buat lagi. Sekarang dia tak payah pergi bomo, dia pakai WhatsApp dia kat bomo tu ke, call ke, bayar bank in, buat. Jadi kamu sebagai seorang isteri yang sah, kamu kena rebut suami kamu balik. Kalau kamu nak dia lah, kalau tak nak, saya tak tahulah. Jadi kena usahalah merawat. Sampai masa kamu akan bosan.
Tak sampai bila saya nak merawat? Saya bayar je gini. Ada tak saya jemput dalam YouTube, kalau kamu kerap kena sihir, belajar ilmu ni. RM200 seumur hidup kamu boleh buang sihir pada diri kamu, suami kamu, pihak ketiga. Kita akan ajar. Tapi sebab saya dah macam dah berpisah, tak apa, sebab saya kesian anak kan. Sebab saya tanya dia memang berubah. Lepas tu bila saya cakap, dia kata macam saya sebelum cerai tu memang saya kerap mimpi, tapi lepas bercerai tu tak ada. Memang saya mimpi tu semua dah tak ada. Dia dah dapat, orang tu dah dapat hak dia, happy lah. Jadi dia dah tak buat kamu dan suami lagi. Itu cerita dia. Logik tak logik saya cakap ni? Dia dah dapat, nak buat apa lagi dengan kamu? Mampu lah kau. Jadi terpulang pada kamu lah. Contoh, walaupun dah berpisah, cerai, talak 1, 2, 3. Satu. Contoh masa kamu fikirkan anak-anak, nak hak kamu balik. Contoh, kamu nak rampas balik, contohlah hak kamu balik. Pasal apa? Kamu dia berpisah, bercerai bukan kerana bergaduhan, tapi oleh kerana sihir. Faham tak? Jadi kalau kamu nak balik suami kamu, contoh, nasihat saya lah, belajar lawan, tarik balik semangat dia, pulihkan balik dia. Awak kena bantulah. Pasal apa? Itu suami kamu, bekas suami kamu. Kamu nak dia balik, kamu kena buat. Kita akan ajar. Lawan, kosongkan sihir perempuan tu. Biar dia pun tengok benci pula dengan pihak ketiga yang anyanya kamu tadi. Kita bukan sihir dia, tapi kita buat what you give, you get back. Faham tak? Bila kamu tak ada ilmu, kamu pun boleh rawat sekali-sekala, tapi dia rawat, dia nak sesuatu, dia contohlah, bila kamu dulu, bila pasangan, suami isteri, sebelum menjadi suami isteri, kamu pasangan. Suami kamu kejar kamu macam nak gila. Betul tak? Tunggu balik kerja lah, kat office tunggu dalam kereta lah, tunggu. Dah dapat. Kamu happy tak dia? Kamu pun dapat zuriat, dah besar, dah nak. Ada pihak ketiga pula anyanya dia. Dia tak sadar. Cuba kamu cakap dengan dia, abang kena sihir ni. Dia kata tidak. Betul. Dia tak nak ubat. Pasal apa? Dia tak mengaku. Pasal apa? Benda yang kat dalam badan dia ni nafikan. Sebab tu alam-alam mistik ni kita kena faham. Jadi bila kamu ada ilmu, kamu boleh bantu dia, kosongkan ilmu dia hari-hari. Cakap, pernah dengar nasi kangkang kan, perempuan selalu buat kan? Bila orang buat nasi kangkang ni, dia akan buat hari-hari. Jadi kamu kena kosongkan. Kalau kamu ada ilmu, contoh saya jumpa saya, tabib boleh bantu. Jadi kalau saya boleh bantu 150, 3 orang. Apa? First kita kena ikat simpul kasih, kamu suami dengan bekas suami. Kita kena kosongkan ilmu perempuan ni. Sampai bila? Aku kalau kira kalau setahun, contohlah 1 bulan sekali lah contoh. 150 kali kan 12 bulan. Berapa ribu habis? Belajar 200 semua hidup. Buat sendiri. Lepas tu cepat dengan lambat urusan Allah. Kalau dia buat hari-hari pada bekas suami kamu, kamu kena buat hari-hari untuk diri kamu dengan suami kamu, demi anak-anak, demi kebaikan. Jadi kat situ kamu kena faham. Kes ni banyak dek. Awak tengok YouTube saya kan, tanya. Tapi betul lah, tapi bila macam tempoh saya nak baik dan masa sebelum cerai dengan suami saya tu, saya nak cuba baik dengan bukan tu, saya jumpa buaya yang besar sangat tapi atas jalan raya. Saya seorang yang nampak masa tu sebab saya drive. Lepas tu saya kata, takkan tengah jalan ada buaya besar macam ni, saya macam pelik. Tapi saya akan nampak binatang yang itulah dalam mimpi apa semua akan nampak. Yelah tu tanda-tanda sihir lah. Sebab tu kalau kamu pergi Google, cuba type tanda-tanda disihir, nanti dia keluar panjang. Rajin baca je lah. Mimpi ni banyak. Kalau tengok Facebook saya dah kurang post kat Facebook ada 30 lebih jenis mimpi. Pernah go through Facebook saya kan. Itulah tanda-tanda simptom dia. Tapi kalau orang tak percaya, takkan saya nak paksa. Kita perawat, kita tahulah. Itulah tanda-tanda dia. Nah, itu kan banyak lagi. Kalau kita tengok YouTube, ilmu pemisah, tengok bomoh dia buat macam mana. Dia pisahkan gambar kamu, dia koyakkan, entah apa pun dia buat, dia pisahkan. Ilmu pembenci, dia akan gunakan, contoh ilmu pembenci ni, si bomoh hawa celaka ni, dia akan gunakan pocong, kuntilanak, taruh dalam badan awak. Jadi lelaki tengok awak benci, muka Cina cakap bukan muka suai gitulah. Faham tak? Muka tengok fed up. Itu tanda-tanda dia lah.
Kalau kita mimpi selalu macam tanah kubur tu. Dia pakai tanah kubur, dia tak bau. Kubur. Sebab tu bomoh-bomoh hukum bawang ni, sebab tu kalau kita tak ada ilmu. Okey, contoh saya bomoh jahat contoh saya nak anyai kamu, saya pakai tanah kubur, saya hantar kat rumah kamu. Kadang-kadang kamu dengar macam pasir kan. Dia tengok tak ada apa-apa. Macam mana awak nampak? Memang dia benda tak boleh nampak. Macam mana boleh sampai? Dia pakai jin, setan. Kamu dengar bunyi macam benda apa, pasir lah, lepas tu hilang. Ataupun kamu bau sesuatu busuk. Kadang kamu keluar rumah je, rumah taman kan? Keluar Quarters. contoh keluar kat pintu je dah kena, tiba-tiba kaki sakit, tak boleh jalan. Apa sebab? Inilah sebab-sebab sihir. Tapi kalau kamu ada ilmu, insya-Allah. Kalau kamu tengok YouTube saya, kalau kamu follow saya di YouTube, hanya berzikir 5 minggu dalam hati. Susah ke zikir dalam hati? Tak payah pakai tasbih, tak payah pakai kira-kira. Kata saya kena kongsi lah pada netizen yang nak belajar. Contoh, kita ada jam 1 minit. Contoh, kita cuba baca Al-Fatihah laju-laju. Tengok berapa banyak kita dapat. 1 minit. 1 minit ni 60 saat kan? Contoh dapat 20. 20 berarti 1 minit. Kali 60 minit 1 jam. Dah jadi berapa ribu? Kalikan, contoh kita ada masa 8 jam, 24 jam satu hari. 8 jam kita kerja, 8 jam kita tidur, 8 jam kita rehat. Jadi 8 jam ni contoh, kalau kamu dapat 1 minit tadi, ya 60 saat tadi, apa 60 minit tadi, kamu dapat 1,200. Kalikan 8 jam, dah 8,000 lebih. Time kerja, boleh curi-curi zikir tak? Curi zikir ni bukan, maaf cakap, bukan curi sembunyi dekat bilik air ke, kat locker ke, zikir bukan. Sambil kerja dia zikir lah. Jadi plus minus kat situ, dia charge 10,000 tak? Sehari kena 10,000. Kalau kamu nak power, kena fokus lah. Pasal apa? Kamu nak hak kamu balik. Jadi kena sungguh-sungguh. Takkan nak sambil lewa. Macam kamu dulu kena bekas suami kamu. Suka sama suka. Sama-sama suka lah. Jadi kan. Jadi kamu nak hak balik kena suka. Buat. Yakin pada Allah. Pasal apa? Dia rampas guna sihir. Kes ni dah banyak. Jadi bila kamu zikir, lawan. Kisah kata dapat balik. Kamu kena protect dia. Dia tak tahu. Atas kesilapan dia, orang cakap bila anak dah besar, anak pun tak tahu yang bapak dia kena sihir. Tapi kalau kamu cerita bapak kamu gini-gini, dia pun takkan percaya. Tapi kalau dia dah dewasa, dia dah rumah tangga, dia kena benda macam sama macam kamu, baru dia faham. Kebanyakan yang kat luar ni semua tak percaya benda-benda macam ni. Itulah tanda-tanda simptom-simptom disihir, dianiaya. Sama juga mimpi-mimpi yang kamu, kadang-kadang kita mimpi susukan bayi. Betul? Kita mimpi najis. Bila kita mimpi benda kotor ni, itu dia mengaibkan kamu. Pun nak kena faham apa tanda-tanda dia. Sebab tu kena banyak baca supaya kita faham. Contoh, orang tutup rezeki pula. Duit dapat, tapi habis. Tutup rezeki. Kadang-kadang kerja pun orang tengok kita tak suka. Kita tutup rezeki lah. Sedangkan kita kerja dah contoh 5 tahun, 10 tahun, orang baru naik pangkat cepat. Dia kenakan bos, dia tengok buat yang lain-lain ni, so bos tengok semua benci. Ada. Apa jawatan pun. Swasta, kerajaan, apa pun. Banyak. Macam Tabik cakap lah, saya pun banyak, saya pun sebelum ni pun berhenti kerja banyak sebab orang dengki macam tu juga. Sebab tu maaf cakap, saya tidak paksa. Berilmu. Jadi kita boleh mengatasi. Kita berilmu pula, kita mohon kepada Allah supaya musuh-musuh tengok kita suka. Bukan jadi benci atau takut. Suka, jadi ramai kawan. Tak ada musuh. Kalau ada 1-2 tu, itu biasa. Contoh bila kamu berjaya, orang tak suka. Kamu susah, pun orang tak suka. Betul? Manusia ni tidak pernah kenal erti syukur. Kebanyakan. Jadi kamu fikirlah apa saya sebut tadi. Cuma saya boleh kasih jalan, bila kasih kena sihir, belajar. Anak murid saya hampir 1,000 orang dalam Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei.
paling jauh Qatar, Australia. Belajar. Belajar tak semestinya jadi perawat. Untuk diri sendiri dan keluarga. Kita tak tahu bila anak kita pula kena sihir. Jadi kamu ada ilmu dah boleh buat. Ilmu ni kelebihan dia. Jarak dekat boleh, jarak jauh boleh. Unik tak unik ilmu Allah? Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Berkuasa. Maaf cakap, saya dah rawat orang 26 tahun. Sampai hari ini bukan cakap dia tak berbongkar. Tak pernah pun tumbuh sihir, tak pernah pun kena sihir. Tapi orang hantar banyak, saya tahu. Kadang-kadang boleh saya yang kacah-kacah nampak tok gini. Biar kasih balik je. What you give, you get back. Yang bagi dia, alhamdulillah. Macam sampai sekarang tabib dia macam saya sakit balik pinggang saya, sakit. Lepas tu jari saya ni ada masa sampai anak saya 2 orang pun dah rasa dah macam ada benda macam cucuk kat sini. Kaki saya tak boleh berdiri, berapa kali nak jatuh saya. Dia nampak kamu lumpuh lah. Ya. Saya cakap kali nangis. Lepas tu saya minta kat Allah, saya nangis. Saya cakap 2 kali saya mimpi tabib. 2 kali saya mimpi. Ya. Padahal tak pernah jumpa kan? Tak pernah jumpa. Saya macam terkejut. Terus tu turun daripada tangga tapi dia memang macam pakai tabib. Saya kata siapa? Lepas tu saya tengok YouTube, saya nampak tabib. Kali kedua yang paling dekat dia kata suruh saya pergi berubah cepat. Saya nampak 2 orang tabib dengan isteri tabib. Oh. Jadi macam, itu Allah gerakkan, betul? Betul. Sedangkan kita tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Nampak tak? Jadi kat situ contoh, kalau kamu cerita ke kawan-kawan, mana yang tak faham, susah nak faham. Jadi bagi saya tak pelik. Sebab apa? Dengan doa-doa kamu tadi, Allah makbulkan. Kenapa tak dengan perawat lain? Kenapa saya? Nampak tak? Sedangkan di sini ramai perawat-perawat. Betul tak? Jadi itulah jodoh kamu untuk datang berubat cari saya. 13. Macam yang pergi tu macam saya juga. Saya dulu pun ada macam 6 semua dah. Semua. Cara rawatan kita di sini, hujung rambut sampai hujung kaki. Dalam rumah, luar rumah. Yang kamu punya kes tadi ada pemisah dengan pihak ketiga sekali kita. Ibu pemisah 3 orang tau. Awak 50, suami 50, pihak ketiga 50. Itu pemisah 3 orang. Contoh, kamu cakap saya nak suami je, tapi yang ketiga yang sihir ni tak nak buang. Awak faham tak? Dia yang punca dia. Kita kena buang je kat ilmu dia. Tak maaf lah, tapi saya cakap sebab sebelum ni saya ada pergi berubah, tapi dia orang macam nafikan saya kena sihir. Dia nafikan saya kena pemisah. Ada orang nafikan perawat-perawat. Pasal apa kita tak nak kamu stres. Faham tak? Bila kamu kena stres contoh gini. Ada orang tanya kan, boleh tahu tak siapa yang buat? Bila kita kasih tahu, contohlah, adik-beradik sendiri buat, awak percaya tak? Susah nak percaya lah. Betul, susah nak percaya betul. Ada pula best friend pula buat. Kamu percaya ke? Sebab tu kita kalau boleh tak nak cerita. Supaya kamu rasa sembuh dah. Sebab tu kalau kamu tengok YouTube saya tak pernah cerita nak rawat ke nak tanya. Betul. Nampak tak? Yang penting sihat. Sebab tu saya kata tadi, kalau tak nak kena sihir lagi, belajar. Belajar. Lama bila kamu dah mahir, insya-Allah tamat zikir 5 minggu, bukan 5 bulan, 5 tahun Zikir di mana-mana kamu berada. Time kamu kerja ke driving, zikir je ayat yang kita bagi. 5 minggu insya-Allah tamat. Tak ada sihir boleh tebus kamu. Insya-Allah. Kun fayakun. Yakin Allah, ini ilmu Allah. Sekejap tabib. Itu ada call Tak, hari tu ada call tapi tak dapat. Tak apa, minta maaf hari tu. Abang saya adik-beradik. Okey, bila cakap call WhatsApp kena faham awak ada satu phone kan? Tempat kita ni nombor hotline. Kalau satu orang call, kita sembang lama kan? Betul. Orang lain call tak dapat. Tapi orangnya anggapan tak jawab pun, tak angkat pun. Sedangkan kita lagi online. Kalau kamu dengar sini, tengok live ni. Lagi satu bila WhatsApp. Bila kamu WhatsApp tak call, kita sekarang balas ujung bulan 8 ni. Okey, belum masuk bulan 9. Sekarang dah masuk bulan 9 kan? Permulaan bulan 8 ni baru kita nak clear. Ada 2,000 lebih. Betul. Jadi kamu WhatsApp hari ni, berarti bila sampai waktunya dah masuk bulan 10. Nanti kamu akan cakap, saya dah bank in, tak bala-bala di scammer ni. Kan kita dah cakap, bila kamu dah bank in, telefon tak dapat, janganlah telefon banyak kali. 5 minit ke 10 minit call lagi, cuba. Ada yang call, bukan dia 50 kali call. Kita tak angkat.
Kita lagi, awak dengar sendiri lah, awak tengok sini live ni. Ni bukan bohong. Kalau kita scammer, awak tengok. Ini scammer ke? Satu saya kata tak apa, insyaAllah Allah dah gerakkan hati saya bawa sini dengan kata kan. Betul. Jadi pada yang netizen yang cakap kita scammer ke apa-apa negatif, telefon tak dapat datang. Okey, syarat dia 2 kali injection vaksin, selepas 14 hari kamu datang. Pergi balai polis, minta surat. Kalau tak bagi, nak surat pada kami, kita kasih surat pada kamu, kamu print out, tulis. InsyaAllah lepas. Dah, senang. Jadi tak payah nak pada kawan nak WhatsApp tak payah. Ribu-ribu WhatsApp kita ada. Awak tengok sini kita, 2 orang layan. Satu pakai laptop. Itu untuk pada WhatsApp. Bila masalah lagi, bila internet slow, tak boleh buka. Apa kamu banking contoh kan kita nak buka dah tak boleh buka. Dia pusing. Berapa hari dah ni? Kat seminggu dah. Ni kita pakai handphone punya apa? Hotspot pula. Nak cover lagi. Jadi netizen kena faham. Betul. Jadi kalau call tak dapat, WhatsApp tak balas-balas, datang walk in senang, tak payah appointment, datang saja. Ambil nombor kita panggil. Perawat kita pun ramai. Kadang ada pesakit nak personally, tapi ada macam kamu lah contoh. Ilmu ni semua sama. Tapi oleh kerana kamu nak, saya kena ada masuk YouTube. Jadi macam masalah kamu, contoh kalau tak masuk YouTube, ada netizen yang ada masalah macam kamu, dia tak tahu. Macam tadi satu hamba Allah dari Yasin, masalah lelakian, dia tengok dalam iklan surat khabar, nak rawat dia 2,500. Tapi bila dengar 2,500, orang pun tak ada duit. Orang yang tukang ni, rawat ni, asyik telefon dia, nak rawat tak, dia tak fikir 2,500 nya sikit je duit. Betul? Datang sini RM50 je. Berapa banyak dari jimat? Nampak tak? Lepas tu kita kena faham. Jadi cerita kamu ni nak rawat ke macam mana? Okey, tentang ijazah kamu boleh balik fikir dulu. Saya tak paksa. Kamu fikir, kupas balik apa saya cakap. Betul tak betul? Contohlah daripada mula kamu pergi merawat sampai hari ni, berapa banyak duit kamu habis? Hampir 20,000. Puluhan ribu. Ada tak dalam Malaysia kamu pergi berubat, dia ajar ilmu dia pada kamu? Kenapa saya buat? Nak tolong masyarakat. Ada yang condemn rawatan Islam kenapa ada mahalnya RM200 ambil duit. Ustaz Tafiz pun kebanyakan ambil duit ratus-ratus bulan-bulan pada anak murid, betul? Yang ada ribu-ribu. Pergilah condemn. Yang ada condemn. Ustaz, kita dulu rawat time kecil-kecil tak ada orang minta duit. Itu zaman dulu. Ni zaman macam mana? Saya bukan orang kerajaan ada pencen. Saya tak ada pencen. Tapi perawat saya ni nak makan apa? Ekor saya 2 biji ni nak bayar pakai apa? Betul tak? Nak faham. Saya charge RM50 mahal ke? Tak. Kau dah pernah pergi tempat lain kan? Berapa dia charge? Berjawab kalau saya nanti dengar. Ada yang sekali rawat 150. Paling tinggi? Paling tinggi 300. Nampak? Macam saya cakap tadi, kalau kamu tengok YouTube saya, kita ada list dia kan. Sihir untuk seorang RM50. Kalau 3 orang, RM150. Kalau nak bawa saka, RM250. Kalau mahal, abaikan. Dah simple, tak ada gaduh. Betul tak? Kalau nak buang sihir, saka simpan lah, tak apalah. Tapi saka ni bila kita nak mati hari tu nanti payah. Kebanyakan dekat utara buang saka semua ribu. Macam tadi pakcik tu 2,300, 2,500, 3,000. Itu seorang. Tapi kalau suami isteri anak pun ada, mana je duit? Tahun lepas saya ada satu hamba Allah, kakak ni datang sini, tak ada appointment semata-mata nak buang saka 7 beranak. Sedangkan kita tak cakap. Dia tahu pasal apa, dekat Kedah dia cakap satu saka 3,000. Kali 7 orang anak beranak. Dia tengok YouTube saya, datang sini. Murah. Masih nak buang 7 cakap, Kak, kita beli saka 250 tau. Ni 7 orang banyak tak, Kak? Saya tahu. Saya dah siap lah duit dalam envelope. Dari Kedah datang nak buang saka. Alhamdulillah. Saya tengok ramai daripada Terengganu, saya tak jumpa tabir. Banyak, ramai. Satu Malaysia. Pasal kita nak tolong, kita bukan along. Sebab tu saya sanggup kasih ilmu saya pada masyarakat supaya lawan sihir.
lawan diri sendiri, bukan lawan sihir maksudnya bagi serang sihir bukan. Ketika sihir orang sihir kita dapat mengatasinya, membenteng diri kita, dapat merawat anak isteri, suami, mak bapak, adik-adik. Rugi ke? Dia macam kamu cakap puluhan ribu dah habis. Dengan modal 200 5 minggu fokus. InsyaAllah kun fayakun, tidak boleh tembus. InsyaAllah. Nak perawat saya, tak ada pun kena sihir. Bukan saya je, anak boleh saya. Tapi 5 minggu kena tamat cepat-cepat. Lama ke 5 minggu? Tak. Bukan macam cerita Piramli kan. Itu semua kiasan. Nak berilmu, duduk atas kubur, duduk dalam pergi buta, duduk rumah kosong. Jadi tak ada. Kamu mana-mana kamu pergi, zikir je lah. Kalau kamu pergi Indonesia, kalau kamu tengok Indonesia punya YouTube, dia pakai pesantren. Setiap anak murid nak ilmu, duduk tempat dia. Satu bilik kecil-kecil, zikir. Handphone tak boleh bawa. Time makan, time solat baru keluar. Tu masuk balik zikir. Bukan 5 minggu 3 bulan, yang ada tahun. Saya kasih kamu kebebasan. Tapi ramai yang leka, suai lalai. Pasal apa? Sikit-sikit pun jadilah janji, tapi kena sihir. Pasal apa? Tak lengkap lagi zikir-zikir tu. Jadi masalah salah siapa? Sendiri. Kalau saya 5 minggu boleh tamat, kenapa kamu tak boleh tamat? Saya pun manusia je, kamu makan nasi juga. Nak si budaya, tak nak si budaya. Betul? Lebih-lebih kamu asyik kena sihir. Saya belajar ni bukan pasal kena sihir. Saya minat. Bila saya minat, perjanjian saya pada Allah, saya akan bantu siapa pun yang kena sihir dalam muka bumi ni. Kamu pernah tengok YouTube saya tak? Saya cabar bomo dukun pawang yang kena sihir. Dia kena sihir orang, dia maki. Awak celaka bomo ni kan? Dia cakap, lawan kamu bukan orang-orang lemah gini. Saya, sama-sama ada ilmu. Baru kena buku dengan ruas. Ibarat masuk wrestling lah. Kamu orang dewasa, lawan budak 5, 6 tahun, 7 tahun. Memang kalah lah. Betul. Dewasa dengan budak-budak. Kamu juga ke ilmu. Ilmu lah bersepadan. Betul. Ada lightweight, middleweight, heavyweight. Macam tu lah. Betul. Okey, dah banyak kita bersembang. Nanti lagi tunggu ni pesakit awak ni. Okay, sekarang awak ada 3 saka pemisah. Yang sihir ni anda pemisah lah. Okey, anda sihir lah Lepas tu rumah dengan luar rumah semua kita clearkan. Maksud tadi rumah yang dengan bekas kami dulu ke ataupun rumah yang kamu duduk sekarang? Yang sekarang lah. Pasal apa rumah dulu pun tak duduk lagi kan? Lepas tu masih rumah kamu ke bukan? Bekas suami lah sebab takut kat rumah saya. Okey. Kan? Bila rumah tu ada 2-3 pun, kita buatkan secara percuma. Kalau awak, contoh awak buat bisnes hartanah contoh. Kamu ada 10 rumah. Pun kita pastikan 10-10. Harga yang sama. Tapi yang perawat lain-lain. Jangan cas setiap rumah betul. Lainkan awak nak pagar rumah. Tu lain. Untuk bersihkan kita buat. Lepas tu bila kamu berilmu dengan Dr. Hinggit tadi, kamu boleh buat sendiri macam-macam. Betul. Tapi saya nak tanya, kalau macam saya lepas ni, lepas cerai tu saya mimpi ada orang serang saya dengan anak saya perempuan. Sebab sebenarnya saya buat rawat, tapi dia nak saya dengan anak perempuan saya mati. Ya, sebab tadi dia nak kasi awak lumpuh. Sebab nak awak mula rasakan, dia dah cocok jarum, dah masuk lah benda tu. Cuma belum jadi masa dia je. Faham tak? Yang kamu mimpi tu tanda-tanda. Tapi kita tak tahu pasal mimpi, alamat dia apa. Jadi itulah yang kata tadi, tanda-tanda dah disihir, cuma tunggu masa. Dia berdua. Nak nangis. Sebab tu saya kata tadi, misal kata nak ijazah hari ni boleh, lain kali nak ijazah pun boleh. Contoh, nak ijazah tak sempat nak datang, jarak jauh, telefon, saya nak ijazah hari ni. Okey, ijazah, cuma kamu punya rugi dia nak ijazah lain kali. Pasal apa? Bila orang sihir lagi, kita kena buang lagi, kita kena scan lagi. Lepas tak kat situ je dah RM100, scan 50. Betul. Buang sihir 50 baru ijazah. Kebanyakan macam tu. Saya nak buang dulu nanti ijazah kemudian. Bila nak ijazah kita akan scan lagi. Pasal apa? Bila ada kena sihir lagi, awak akan rasa panas kita ijazah. Awak rasa panas. Jadi buat apa ijazah? Lepas tu kamu datang balik. Saya panas tak boleh. Bukan pasal ilmu, pasal dari kamu tak dibersihkan benda negatif. Itu cerita dia. Boleh.
Saya niat datang pun memang nak belajar ini Nak saya ijazah sekali lah. Nak Okey, ijazah baik. sekali. Tengok luar ada orang lagi tak? Ada. Panggil. Suruh gegar panggil. Gua panggil tu. Ingat apa? Panggilan untuk nombor 16. Nombor 16. Nombor 16, nombor 17. InsyaAllah. Apa nombor berapa? 17. Tapi kalau macam rabun, rabun kita jadi pelupa tu tapi akan buat sekali lah macam. Jangan apa? Macam kita dah macam rabun, pelupa. Boleh. Buat sekali. Awak kena cerita lah. Apa masalah awak? Kalau kamu tak cerita, kita boleh tahu masalah awak. Cuma kita tarik apa yang ada. Jadi contoh masalah mata, apa pelupa. Kita masukkan balik semua semangat-semangat awak. Kencing saya tak lawas. Okey, bila kencing tak lawas, kamu kena cuba herba. Kita saya nak beli. Herba ni satu badan. Kamu bertenaga, apa penyakit dalam badan, kencing manis, darah tinggi, semput, gaut, lelah, apa benda pun insya-Allah. Noh, ambilkan herba satu dah. Kakak saya dia beli. Ada beli? Dia pernah cuba tak awak? Tak boleh cuba saya. Kakak awak cuba apa? Kakak saya dah cuba dah. Oh. Bili. Habis dia pernah minum belum? Dia dah minum. Tu saya kata Okay, bila dia minum apa dia feedback awak? Dia kata badan dia jadi macam lagi sakit. Ringan. Dia. Pasal apa ringan? Dia buang lemak, gula, garam, minyak, toksit. Okey, pada netizen yang nak dapatkan herba ni RM60 termasuk pos laju Sabah Sarawak 70. Boleh telefon 013 600 6455. Boleh tengok dalam Facebook saya, Labib Adam Emisa huruf besar. Testimoni banyak tu, huruf besar Cari insya-Allah. Kalau yang ada puan orang juga. Datang dengan family je. Rawat juga. Nomor apa tu? Okey, kita mula dengan sesi rawatan boleh? Boleh. Okey, saya buang apa yang dulu, lepas tu dia ingatkan saya mata dengan awak punya apa? Pelupa tu kan. Dengan tak lawas. Ada Thyroid. macam dia macam Sekat. bengkak dalam ni kelenjar. Dia kelenjar. Kalau orang putih panggil thyroid lah. Sebab thyroid kat sini kan dia macam dekat dalam. Dia ada sini tumbuhan ni. Lepas kita bila telan air dia tu macam Dia sakit tu lah. ada macam benda yang halang. Saya banyak ada tu pun dekat sini tabik di sini tapi pergi urat tu dia tapi bila kita tekan tu dia macam sakit jugalah. Saya macam lebih pada lam tu lah. Banyaklah dekat badan dia pun ada. Kita tarik semua. Betul. Dalam hati zikir Allah 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 Allah. Ikhlas nak rawat buang Sudah. Okey, rasa apa? Sedih. Sedih. Kerana apa sedih? Tu saka tadi kena buang. Faham? Okey, rasa apa? Ada benda rasa bergerak ke bawah? Tak ada. Okey, sekarang dalam jantung rasa apa? Laju ke pelan? Lepas debu. Laju. Bismillah. Bismillah.
siapa? Laju lagi dah. Laju. Kalau macam nak itu, kalau macam puan berminat lah. Belajar ilmu. Belajar ilmu ni, kalau kita boleh buang diri. Rasa tak saya tarik? Dia tahu Rasa, apa nak buat lawatan. Sampai tak rasa saya beritahu Takut. Yelah, dia tahu apa nak buat rawatan, dia sikat lah. Buang. Zikir. Kawan dia. Kawan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Dari mana kamu datang? Tak tahu. Kamu menumpang ke ataupun disuruh datang? Orang hantar. Jadi berapa lama dah Ramadan orang ni? Lama. Kamu jantan ke betina? Jantan. Hantu raya? Hah? Kan? Sekarang saya nak kamu keluar pada badan perempuan ni. Aku nak dia mati. Kalau kau tak nak keluar, aku bunuh kau kasi mati. Aku nak dia mati. Kau nak aku kasi kau mati? Kau nak aku kasi kau mati? Ha? Dia kena mati dulu. Tapi syarat dia kau mati dulu. Kau nak aku bunuh kau tak? Ha? Kau nak keluar ke nak aku bunuh kau? Yang suruh kau ni lelaki ke perempuan? Ha? Banyak. Dalam badan dia berapa ramai lagi dalam ni? Banyak. Ramai orang tak suka dia ni. Kenapa tak suka dia? Sebab dia baik dengan orang. Jadi kau hantu raya, kau nyanyi orang, kan? Jadi aku minta kau cara baik, kau keluar. Boleh? Boleh tak? Tapi kerja aku belum selesai. Aku nak dia mati. Tak boleh. Aku tak izinkan. Aku nak anak dia sekali mati. Kalau aku bunuh kau mati, kau nak? Kau tengok aku. Aku boleh bunuh kau tak? Jadi kau nak aku bunuh kau? Aku nak kau keluar. Kau tak nak keluar, aku terpaksa bunuh kau. Kau tak nak mati? Aku dah lama kan dengan dia. Aku dah lama. Ya, tapi tak mati-mati pun kan perempuan tu kan? Kerana apa? Iman dia kuat. Dia kuat solat, betul? Sebab tu kau tak boleh bunuh dia. Tapi aku nak bagi dia cerai dengan lelaki dia. Ya, nanti aku pulihkan balik. Tak, aku tak akan bagi dia baik dengan suami dia. Aku tak akan bagi. Kau kan setan, jin. Apa kena-mena kau dengan suami dia, dengan dia? Orang yang suruh aku buat. Aku buat. Kalau aku suruh kau makan tahi, kau nak? Ha? Aku suruh kau makan tahi, kau nak? Tak nak kan? Kalau kau suruh bunuh tuan kau, kau nak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia bunuh aku dulu nanti. Okey. Kau tengok sini, aku ambil tuan kau. Assalamualaikum. Ni tuan kau, tengok. Buka mata. Tengok dia. Ni tuan kau kan? Betul? Lelaki ke perempuan ni? Ha? Lelaki. Kau tengok, aku bunuh dia. Asyhadu la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Apa jadi dengan tuan kau? Mati. Lagi kau ambil. Ada? Ha? Apa jadi kan ni semua tuan kau? Mati. Sekarang aku nasihatkan kau keluar cara baik
Aku ijazahkan kau jadi Islam, boleh? Jadi kau tak kacau orang lagi. Sebelum kau aku matikan kau kalau kau tak nak keluar. Kalau Tuhan kau boleh bunuh, kau apa aku boleh bunuh? Kau pilih. Aku kasih kau peluang untuk hidup. Kau nak keluar tidak baik? Ha? Aku Islamkan kau dulu. Boleh? Ikut aku. Ikut aku mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Lagi sekali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ya Rasulullah. Lagi sekali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Okey, saya namakan kamu Ali, boleh? Ha? Sekarang ikut saya keluar, saya hantar kamu pergi Mekah. Kamu buat amal ibadah di sana. Kamu tahu Mekah tu apa tak? Okey, tengok saya ambil Mekah. Assalamualaikum. Tengok ni. Nampak Mekah? Kamu nampak siapa di sana? Kaum-kaum kamu ramai di sana, betul? Semua dah jadi baik. Jadi saya nak kamu jadi macam mereka. Boleh? Jadi kamu saya panggil Ali nama kamu Okey, ikut saya balik Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikut saya Ali. Allahu Akbar. Kau Ali. Ikut. Istighfar ni. Istighfar. Istighfar Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Masa apa laga? Kat muka topeng ke sana minum air. Adik ni berlakon ke tidak ni? Berlakon ke bukan? Selalu kalau tengok YouTube orang cakap apa dia semua berlakon. Betul? Waktu tu saya panggil datang tengok. Betul? Masuk YouTube. Saya ambil gambar akak dia sekejap, boleh? Tutup itu. Pasal dia minta izin tu kan, kita kena hormat dia lah. Rasa lega tak, Dek? Jadi sebagai kakak kamu dengar kan, yang nyanyi dia bukan seorang, ramai. Betul? Macam saya kata tadi, ubat dia paling baik belajar ilmu ni. Musuh dia bukan satu tadi si Ali ni, dengar Ali tu siapa kan? Atur Raya ni pisahkan dia. Nampak? Tapi insya-Allah nanti kalau dia belajar, dia boleh rawat diri dia sendiri, dia boleh bantulah anak-anak dia sekali. Kira siapa, Dek? Tukar ke tak? Sikit lagi. Kau nak muntah bagi tahu Bismillah.
Pusing kan dah? Siapa tekak? Kurang Okey, saya tarik ni Okey. Shit. Saya tarik cancel kamu Kau rasa cakap Kau nak ibadah ni Kalau nanti bagi tahu tu politik sama pun alam tu. Rasa dek, tarik. Kau di rumah ini kan? Ya. Betul tak nampak? Kurang. Dah tak habis tak apa. Mata kurang nampak lah. Sakit lagi tak? Rasa lagi? Tak sakit. Itu pun. Tak pula. Hei! Rasa lagi? Syillah. Syillah. Rasa lagi tak? Tak ada. Macam surah, macam gelap. Saya cakap kalau Terima rasa saya masukkan awak beri semangat cahaya. Rasa apa? gantung laju duduk. Laju. Jadi puan tahu tak macam pantang-pantang dia kan? Memang saya dah dah lama tak minum. Tengok, Rasa? memang tak boleh minum tengok. Mungkin dia tak boleh minum boleh. Sekali-sekali boleh minum. Sebab saya tak boleh minum. SKP saya tak ambil. Milo? Milo saya tak boleh. Oh. Saya mula pun saya tak ambil. Tak apalah. Kalau nak minum boleh. Sekali jangan selalu lah. Saya minum ada boleh bukan. Kalau nak tak Itu orang hantar pun tu. Itu lain. Itu sihir. Itu orang hantar. Rasa lagi tak? Tak boleh. Tak boleh. Air kelapa tak boleh. Bukan cakap tak adalah. Bukan cakap tak boleh terus tak boleh minum boleh. Kalau sekali puan rasa sendiri nak minum lah. Oh.
Tak ada, kalau macam teringin sekali nak minum, bukan tak boleh. So, boleh. Minum je. Tapi jangan hari-hari pula lah. Ada lagi? Sekali terpaksa rasa nak minum je, tak apa. Jangan depan kamera Kau boy. Baru kali ya depan kamera. Ini foto nama kan? Okay. 16 tak ni? Sekali lagi. Okay, mana lagi rasa tak selesa? Rasa sampai ujung kaki tarik Rasa. Sila. Sila. Sabar sikit. Keluar yang keluar. rasa kena keluar kan? Nak dia angin dia keluar. Okey, ini tangan tadi. Buka jari gini. Rasa. Rasa lagi tak? Sorry. Dua yang. Rasa sakit lagi dalam. Ha? Sakit lagi dalam. Rasa tarik. Rasa kan? Kalau ada orang nak rawat tak? Memang sakit dia dalam. Okey, sakit ni berapa lama? Mudah. Okey. Saya scan dah tak ada. Ni kesan dia. Tunggu 15 minit, 20 minit. Cuba rasa. Ini bekas-bekas tu. Saya selalu guna ke anggota belah kiri. Itu yang macam selalu belah kiri ni yang sakit sampai ke Dia nak lumpuhkan lah. Cuba rasa Rasa. Rasa lagi.
Siapa? Okey. Okey, saya masuk balik tahiyul Bismillah. Tadi Taufik dia buat semua lah yang pinggang saya yang sakit sesuatu. Pinggang. Selalu sakit pinggang. Tengah-tengah ha. Dekat sini. Berikat dia lah. Sini sampai ke sini. Okey. Cuba rasa Rasa tak? Lagi pinggang. Lagi. Selalu pinggang ni dia ada masa tarik dia sakit. Tapi rasa lah masa tarik tu dia rasa angin dia rasa. Lepas kamu ijazah hari ni, kamu dah boleh rawat diri sendiri. Walaupun belum zikir 5 minggu tamat. Selalu sunat-sunat saya kurang faham. Bila dia sakit cakap tarik sendiri, buat sendiri. Sebelum habis zikir tu, saya kan cakap ijazah aja dah boleh buat sendiri. Ilmu ni ilmu Allah unik. Allah tidak kejam, tidak zalim pada kita. Faham? Jadi bila kamu sebagai anak murid nanti, contoh call saya ke WhatsApp saya, Tok boleh tolong gini. Tetap saya kenakan bayaran RM50. Kenapa? Saya nak kamu buat sendiri. Ni manja, Tok boleh buat sebab boleh, bayar. Apa ilmu ada buat apa? Faham tak? Contoh saya ijazah hari ni tadi. Contoh kamu dekat pinggang kan. Sama ada nak pegang pinggang ataupun perut, kita bayangkan kat belakang pinggang. Tarik buat. Dan kamu nampak saya buat tadi, susah ke senang? Yakin tak apa. Ini ilmu Allah. InsyaAllah. Badan kamu tuan dah bersih. Okey. Ijazah nanti, kamu zikir. Zikir ni dalam hati untuk kuatkan roh. Bila kita dah zikir 5 minggu, orang yang boleh nampak benda-benda halus, dia akan nampak kamu bercahaya. Sama ada cahaya kamu tipis ataupun tebal, semua urusan Allah. Tapi insyaAllah 5 minggu akan tebal. Mungkin macam ini. Kalau kamu buat tangan macam ni, itulah cahaya kamu, lebar. Aura kamu. Tapi kalau macam batu dalam pedu pun kita boleh buat sendiri. Apa pun. Ni daripada Allah. Kadang-kadang sakit kita ni ada dua. Sakit di sihir ataupun sakit medik. Jadi sakit medik saya nasihatkan makan herba. Minum herba tu. Dia akan hancurkan batu-batu, karang, batu empedu, apa-apa batu lah, insya-Allah. Minum. Amalkan. Kamu lesu-lesu, minum ni bertenaga, insya-Allah. Mata yang saya cakap tadi mata dia yang macam jadi pelupa, boleh. Saya tarik mata insya-Allah. Cuba rasa Rasa tak saya tarik? Tak rasa? Rasa? Tak rasa? Mata masalah dia apa? Mata masalah dia apa? Dia jadi rabun macam tak Okey. tak jelas. Dengan herba janggut Adam ni, mata pun boleh terang. Percaya tak? Saya 63 tahun tak kacau mata. Saya tak percaya. Saya tak ada penyakit. Klinik kebal mata tu. Bulan 8 sorry. Saya pergi medical check up. Cek air kencing, cek najis, cek darah. Lepas minggu datang ambil keputusan, tak ada penyakit. Sampai doktor tanya, "Cik
cik tak pernah datang sini ke? Tak pernah. Asal tak pernah datang, tak sakit datang buat apa? Jadi saya nak cek untuk kepastian. Pak, sama juga orang daftar. Cik tak pernah datang sini ke? Tak pernah. Kenapa tak pernah datang? Tak ada sakit datang apa-apa. Tak, herba janggut adab, insya-Allah. Yakin pada Allah, tumbuh-tumbuh kan Allah yang jadikan. Tarik sakit. Kepala sakit. Rasa saya tarik Rasa. Oh, tak ada rasa cakap Rasa lagi. Lega? Dah lupa-lupa? Okey, mata cuba tengok jauh ke dekat ke, tengok. Yang tu saya boleh baca lagi lah. Boleh baca? Cuba Sebelum baca tu? silau kot, silau. Silau. Okey, lama-lama nanti dalam 15 minit insya-Allah. Kata rumah tu dengarkan. Kita buang tadi. Memang Rumah ada. awak dengan lagi satu kan, bekas tu kan? Dua-dua saya dah buat. Oh, memang ada ni. Tapi dalam kereta kenderaan tu, kereta saya pun ada. Ada bawa kereta sini? Tak, dekat rumah mak Aiza. Kalau tak nak kereta tu hantar sini. Kereta tabik lagi cantik. Rasa nak bergambar je tadi. Ambil gambar tak apa, boleh. Ada yang dalam Facebook, YouTube saya komen. Tabik kena bayaran-bayaran ni, kita tabik pun mewah-mewah. Saya pengasas herba. Duit saya bukan rawat RM50. Mak cakap jadi kaya ke? Orang nak kecam kita macam-macam. Pak, saya nak kongsi lah pada netizen. Saya rawat orang 96, tahun 96 sampai 2012. Rawatan saya orang ikhlas. Itu pulang pada kamu. Cuma lepas 2012 saya kenakan bayaran kerana saya kena kongsi dengan netizen yang faham hamba Allah ni panggil saya ke Parit Buntah, Perak. Dari Masjid Tanah ke Parit Buntah 6 jam. Makan, minum, masa saya terbuang betul. Balik samalah 6 jam. Rawat seorang cikgu, isteri dia sakit slip disc. Rawat lah sakit pinggang. Okey, rawat dah okey, dah berjalan, okey, dah sakit. Rawat suami. Suami kontraktor kelas 3 tahun tak ada rezeki, kelas A. Rumah gedung banglo. Sembang kat 2 jam perawat. Dia pun tanya ni berapa nak bayar. Dia kata ikhlas kamu lah. Agak-agak kamu berapa dia bagi saya ikhlas tu? 30. RM30. Dengan nama Allah, RM1 pun tak bagi saya. Allah Akbar. Minyak tol free ke? Nampak? Satu lagi saya kena kat Singapura. Masa tu saya duduk Johor. Saya parking kereta saya dekat Lakin. Saya naik taksi ke Singapura, pergi Toa Payoh. Sebaik saya tukar duit Malaysia ke Singapura, spare. Sampai Toa Payoh, sembang-sembang dah 12 malam. Dia terpaksa malam saya pergi sana pukul 10. Sampai rawat anak dia, baby dia jadi hitam. Saya dah buang apa benda yang tak elok. Samalah. Berapa bang nak bayar? Ikhlas kamu. 1 sen pun tak bagi. Misal kata saya tak ada duit, saya boleh balik ke naik taksi. Nampak tak? Kejam tak manusia ke saya kejam? Sampai hari ni saya kenakan mahal untuk buang sihir RM50. Mahal ke? Tak. Mahal, abaikan. Senang. Jangan nak kondem-kondem lah. Ilmu rawatan Islam free lah, tak kena bayar lah. Senang. Tak nak bayar 30 juzuk Al-Quran tu, baca, rawat diri sendiri. Senang. Tak ada ilmu, kena bayar lah. Macam saya kata tadi, pusat tahfiz yang kena ratus-ratus, setiap bulan setiap ribu, satu bulan ribu-ribu, tak ada pula orang komplain. Betul? Jadi ustaz yang pergi mengajar, belajar ke luar negeri, balik mengajar, itu rezeki dia.
Jadi kalau kamu tak nak diajar, buat sendirilah. Dah senang. Jangan condemn. Kalau negatif-negatif, saya block dalam Facebook saya. Dah. Pasal apa kamu ni ibarat pekong. Kerana setitik nila sesuatu belanga rosak. Saya nak tolong, saya bukan along. Kalau saya along, saya cas awak rata-rata ribu-ribu satu kali rawat. Contoh. Video YouTube ni saksi, kakak awak pun saksi ambil video. Beratus dalam ni. Kalau saya cas RM100, RM100 je ataupun RM150. Kali 100, tak RM5,000. Betul? Kan tadi rumah semua free saya buat. Okey, apa lagi nak tanya? Tabik yang bukan suami tadi, Allah tabik dah buat sekali lah dekat dia. Ke tabik perlukan gambar ke tak perlu? Apa dia? Perlukan gambar dia ke tak Tak perlu? perlu, tak perlu. Sebab tu bila kamu dah ijazah nanti, kamu akan faham apa ilmu ni. Kamu cerita je kita tak boleh. Ibarat handphone. Contoh, kamu ada handphone, ada hamba Allah telefon. Kamu kenal dia ke? Kamu tak kenal. Tapi dengar suara dia tak? Ibarat saya pinjam minda awak apa yang kamu maksudkan. Faham tak? Faham. Jadi kita apa yang kamu cerita ni saya tarik semua pada Allah. Allah Maha mengetahui. Ilmu ni unik. Sama juga pihak ketiga kita tak tahu musuh kamu. Kita mohon pada Allah. Allah bagi tahu. Nampak? Macam anak saya tu boleh tak tabik saya nak tahu sebab dia selalu macam sakit dalam perut. Lepas tu kaki dia orang, itu je. Dua tu je. Okey. Macam saya cerita tadi, Saya buat sendiri. dalam YouTube tadi pun ada berbual, dia pun nak musnahkan anak-anak kamu sekali. Kasi mati. Jadi, kalau kamu nak rawat anak kamu, biasalah RM50 seorang. Tapi kalau kamu dah ijazah, buat sendiri. Buat sendiri. Nampak tak? Jimat tak? Jimat. Kalau saya nak, tak ada, mesti buat dulu baru ijazah, nanti baru nanti tak ada. Dah belajar, itu dah praktikal kamu. Betul? Betul. Jadi kamu panggil abang, adik, duduk sini. Ibu nak rawat. Dia akan rasa pelik. Ibu pernah boleh begini. Ibu dah belajar. Betul ni, saudara ini, zikir. Awak rawat. Misal kata cakap, alhamdulillah bu, rega. Dah tak sakit. Jadi tak? Tambah yakin tak diri kita? Lepas tu zikir kena power. 5 minggu, tamatkan cepat-cepat. Baru orang putih cakap, I got the power. Saya berapa kali telefon isteri tabik kan. Sebab saya silap kali bila rawat tak dapat buat rawatan ni, saya sedih, saya nangis. Saya kata, ya Allah, bila saya dapat jumpa sebab dua kali. Masih call ke tak pernah dapat tak pernah dapat call dengan puan, cakap dengan puan. Cuma saya memang kata saya tak nak buat, saya memang nak jumpa sebab nak jumpa personal lah. Dua kali saya mimpi tabik, saya kata saya nak jumpa personal. Sebab tu saya datang tadi, saya kata saya nak jumpa. Ya Allah, pemudahkan nak berubat dengan tabik. Alhamdulillah. Mana kosong dapat juga jumpa dah. Pasal apa? Tak ramai orang, betul? Betul. Ini saya cerita pada netizen yang nak rawatan dengan saya. Syarat pertama, kena masuk YouTube. Syarat kedua, kena faham, bila terlalu ramai nak saya rawat, perawat saya buat apa? Dia nak goyang kaki. Contohlah kan, saya kena rawat semua ni. Agak penat tak saya? Penat. Kena pula macam ni. Berapa lama dah ni? Nampak? Yang ada sanggup tunggu. Yang sampai ke malam. Habis saya nak buat macam mana? Kena faham, ilmu ni semua sama. Tapi nak saya juga tabib. Ilmu Allah tak ada beza. Macam kamu tak ramai, okey, saya rawat lah. Tak ada masalah. Jadi rasa lega, tenang, aman, sakit-sakit hilang. Fikiran penting. Okey? Okey. Kenal siapa tu? Kenal kakak kamu tadi? Kakak tak. Okey, sekarang nak ijazah. Okey, no. Siapa boleh matikan video. Okey, kepada ni nak pesan apa? Sekejap. Nak pesan apa pada netizen di luar yang ada masalah macam kamu ni, yang dah habis puluh-puluh ribu ni. Berapa tahun dah kamu sakit? Lama. Berapa lama agak-agak? Hampir dekat 10 tahun. 10 tahun. Berapa ribu agak habis puluh ribu tu? Atas 20,000. 20,000. Okey. Pernah tak kamu pergi rawat 10 tahun ni, sama tak rawatan saya dengan yang 10 tahun punya pengalaman kamu? Berbeza-beza. Jadi perubahan ni pula yang kamu dulu sembuh macam mana dengan macam ini, ada persamaan tak? Tak ada, sebab ni saya rasa yang cara tabib ni lagi mudah, cepat. Okey. Ada netizen komplain
condemn saya pakai jin. Kamu tengok keadaan bilik saya ni, ada jin ke? Ada saya pakai jin ke? Ada netizen yang kurang faham, yang kurang cerdik, cercat akal, condemn. Tabib tak ada baca ruqyah, kenapa boleh rawat orang? Sepatutnya mesti kena ada ruqyah baru boleh keluarkan sihir-sihir. Sebab tu dia tak faham. Datang sini, duduk, saya belanja makan minum daripada pagi pukul 9 sampai pukul 5. Saya belanja makan minum semua. Tengok cara saya rawat. Ada tak jin sihir ke saya pakai sini? Kenapa saya tak pakai ruqyah boleh rawat? Yang saya cakap tadi, bila kamu ijazah, kamu kena zikir 5 minggu. Untuk tahu pengetahuan netizen, satu hari zikir 10,000 dalam hati. Satu surah selama 7 hari 70,000. Kali 5 minggu. 5 surah ni. Kali sendiri. Jadi berapa ratus ribu dalam roh kita. Itulah ruqyah kita dalam roh, bukan jasad. Saya kasih kamu contoh. Saya bukan cakap Ustaz Kazim tak bagus. Kita semua tahu Ustaz Kazim tak hafal Quran. Tapi kenapa 6 kali kena sihir? Sebab bila kita baca di mulut, itu untuk jasad. Baca dalam hati untuk roh. Kita kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Roh dengan jasad contoh berdamping bersama, betul? Bila roh keluar pada jasad, apa jadi pada jasad? Mati. Jadi kita mengharap pada roh. Jadi kena kuatkan roh ke jasad? Roh. Jadi ramai yang tak faham. Ni saya kasih faham. Yang tak tahu kena ambil tahu. Kalau yang bungkal, degil, datang sini. Kalau rasa ada ilmu, power sangat, terror sangat, datang cuba saya. Jarak jauh boleh, berdepan pun boleh, tak ada masalah. Saya tak kuat, tapi Allah lebih kuat. Kalau kamu rasa hebat, silakan. Nak pesan apa lagi? Pada yang mempunyai masalah seperti saya disihir, saya mohon cepat-cepat datang berubat pada perubatan Islam ataupun jumpa dengan Tabib Adam dekat Masjid Tanah, Melaka. Okey, pada netizen nak dapatkan rawatan saya, datang saja, tak payah buat appointment dia. 5 petang kita dah tutup. 9 pagi hingga 5 petang. Datang buat rawatan. Syarat dia 2 kali vaksin, selepas 14 hari datang sini. Kalau satu masih tak boleh dirawat. Ini SOP kerajaan, bukan saya. Kalau saya tak ada enjet pun boleh datang, tak ada masalah. Tapi kita kena ikut SOP. Pasal apa? Sini orang ramai, takut kerana 1-2 orang buat COVID, yang lain pun terbabit. Nanti pusat rawatan saya tutup. Sorry dah tutup 3 bulan. Pasal apa? Ada lockdown. Lockdown pun kita dibenarkan rawat. Cuma saya tidak mau ambil risiko. Pasal apa? COVID terlalu tinggi. Melaka pun tinggi masa itu. Jadi oleh kerana dah reda, lockdown pun dah tak ada, kita ikut SOP kerjaan lah. Okey, semua jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng, tening. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.